Buletin Didik 16 Julai bersama saya Charles Mohan. Salam hormat dan salam sejahtera. Seramai 259,000 lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 ditawarkan tempat bagi melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA seluruh negara bagi sesi 2021-2022 bermula September depan. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Datuk Dr. Husaini Omar berkata tawaran itu juga membabitkan tawaran ke Politeknik, College, Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA. Hari ini kita dah dapat mengeluarkan UPU online, mana pelajar-pelajar yang baru yang memohon baru ni boleh memasuki universiti, dan yang memohon yang mendapat tawaran sebanyak 259,000. Ini untuk semua IPTA, iaitu Universiti Awam lah, 20 Universiti Awam dan juga termasuk Politeknik. Tawaran dikeluarkan hari ini. Pemohon yang gagal boleh mengemukakan rayuan bermula 26 Julai ini. Tambah beliau, pelajar perlu membuat pengesahan setuju terima tawaran dan surat tawaran boleh dicetak mulai Sabtu ini sehingga 26 Julai di laman web IPTA dan ILKA. Beliau berkata demikian selepas mengiringi Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad melawat PPV Universiti Tunusin On Malaysia UTHM Batu Pahat Johor petang tadi. Sebanyak 40 IPTA di seluruh negara telah dijadikan PPV di seluruh negara dengan terbaru di UTHM bermula semalam. Pembukaan PPV di universiti juga dijangka mampu membantu kerajaan mencapai sasaran 80% rakyat menerima vaksin menjelang akhir tahun ini. Keputusan permohonan kemasukan ke Universiti Awam, Politeknik, College Komuniti dan Institusi Latihan Kemahiran Awam ILKA bagi lepasan SPM 2020 boleh disemak secara dalam talian menerusi pautan tertera bermula jam 12.30 hari ini. Ia meliputi tawaran pengajian bagi peringkat sijil, asasi dan diploma serta ijazah sarjana muda seni bina Universiti Teknologi Mara UiTM. Dalam pada itu, bagi pemohon yang gagal dan mendapat tawaran program sijil sahaja, boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online bagi kemasukan ke Universiti Awam dan Politeknik. Permohonan boleh dibuat dengan melayari pautan tertera dalam tempoh 11 hari bermula hari ini sehingga 26 Julai. Rayuan ke College Komuniti dan ILKA boleh dimajukan terus ke institusi berkenaan tanpa melalui UPU online. Sementara itu, permohonan bagi pengambilan khas calon guru bagi program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Fasa 2 turut dibuka hari ini. Pemohon boleh layari pautan tertera untuk maklumat lanjut. Permohonan juga melibatkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Lepasan SPM yang mempunyai Sijil Menengah Agama SMA atau Sijil Menengah Ugama SMU dan Sijil Unified Examination Certificate Unified UEC bagi tahun 2021. Dan bagi membantu penuntut yang terjejas akibat masalah kewangan, Kementerian Pengajian Tinggi KPT melaksanakan pengurangan yuran di Universiti Awam UA membabitkan implikasi kewangan berjumlah kira-kira RM185.7 juta. KPT dalam kenyataan hari ini memaklumkan sejumlah 386,142 pelajar akan mendapat manfaat itu untuk tempoh 3 semester. Inisiatif berkenaan membabitkan pengurangan yuran perkhidmatan, yuran asrama, yuran convocation dan yuran aktiviti college antara 10 sehingga 35% bermula semester kedua sesi akademik 2019-2020 sehingga hari ini. Peruntukan RM75 juta pula membabitkan yuran bagi semester kedua sesi akademik 2019-2020 untuk semua pelajar warga Malaysia, yang mana 20 juta adalah peruntukan tambahan kerajaan dan 55 juta lagi menggunakan sumber dalaman UA. Bagi semester pertama sesi akademik 2020-2021, pengurangan yuran sebanyak 70.2 juta diberikan oleh UA, manakala bagi sesi kedua, sesi akademik 2020-2021 pula, pengurangan sebanyak 40.5 juta ringgit. Keputusan diambil setelah meneliti surat edaran Jabatan Pendidikan Tinggi JPT 22 Mac lalu yang meminta UA memberikan kelonggaran dan pertimbangan sewajarnya terhadap tuntutan bayaran yuran pelajar yang terjejas akibat pandemik COVID-19.
Ia sekaligus memperlihatkan keprihatinan kerajaan menangani bebanan kewangan pelajar dan ibu bapa. Pengurangan ini juga munasabah memandangkan 20 UA terpaksa menanggung kos operasi yang tinggi. UA juga dalam masa yang sama perlu menggunakan sumber peruntukan dalaman universiti susulan penurunan penjanaan pendapatan, menerusi yuran pelajar serta pengurangan peruntukan mengurus oleh kerajaan berikutan pandemik ini. Yayasan Didik Negara dilancarkan bagi menggambling kerjasama dan komitmen pelbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan lagi pendidikan negara. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, usaha untuk menubuhkan sebuah yayasan di bawah KPM telah selesai sepenuhnya dalam usaha memaju pendidikan negara untuk masa depan. Yayasan Didik Negara berperanan sebagai badan rasmi yang bertanggungjawab meningkatkan lagi kualiti pendidikan negara. Yayasan ini diamanahkan kepada Ketua Setiausaha KPM selaku pengurusi lembaga pemegang amanah bersama pemegang amanah lain termasuk Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia serta wakil daripada 4 kementerian dan agensi. KPM yakin penubuhan yayasan ini akan membolehkan setiap lapisan masyarakat bersama-sama bergabung tenaga demi masa depan generasi pewaris negara. Besok kembali. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan pendaftaran bersyarat kepada 2 vaksin COVID-19 iaitu Sinopharm dan juga Johnson & Johnson bagi kegunaan ketika bencana. Kelulusan itu sekaligus menyaksikan jenis pelalian ke-6 dan ke-7 dimasukkan dalam portfolio program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia dipersetujui mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PKBD yang bersidang hari ini. Tambahnya, kelulusan pendaftaran bersyarat itu memerlukan maklumat kualiti, keselamatan dan keberkesanan produk vaksin tersebut dipantau serta dinilai berdasarkan data-data terkini. Langkah itu jelasnya bertujuan untuk memastikan perbandingan manfaat risiko bagi produk-produk vaksin tersebut kekal positif. KKM juga akan sentiasa mempertingkatkan tahap kesihatan awam dalam memerangi wabak COVID-19 melalui perolehan bekalan vaksin yang telah dinilai daripada aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanan. Penilaian itu dibuat bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA dan diluluskan oleh PBKD. Angkatan Tentera Malaysia ATM meningkatkan jumlah katil pesakit COVID-19 di Zon Pengurusan Bencana DMZ, Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan HATTM di Ibu Negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan ATM, Lieutenant General Datuk Dr. Zulkifli Mat Jusuf berkata, tambahan 150 katil dilakukan berbanding 50 katil ketika mula beroperasi pada 13 Julai yang lalu. DMZ yang beroperasi di kawasan letak kereta HATTM dapat membantu Kementerian Kesihatan merawat pesakit kategori 4 dan 5. Pembinaannya direka sebagai kawasan pengurusan bencana dan krisis terutamanya bagi keperluan yang membabitkan ramai pesakit. Dan hari ini kita dah dapat lihat sendiri bagaimana konsep yang telah dirancang digunakan untuk perawatan COVID-19 di negara kita ini, terutama sekali bagi menangani peningkatan kes yang tinggi di kawasan Lembah Kelang. Beliau berkata demikian selepas meninjau pengoperasian DMZ. Setakat ini terdapat 43 pesakit COVID-19 kategori 4, 10 kategori 3 dan 10 lagi sedang menerima rawatan di ICU. Jumlah kumulatif pesakit mendapat rawatan di DMZ ialah 74 orang termasuk 23 yang sudah dibenarkan keluar. DMZ menerima pesakit COVID-19 yang dirujuk dari Pusat Penilaian COVID-19 CAC di sekitar Lembah Kelang, PKRC bersepadu, MIPS 2.0 di Serdang serta hospital berdekatan.
bersua kembali. Bukan mudah menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran jarak jauh atau Open and Distance Learning ODL bagi penuntut institusi pengajian tinggi IPT. Melalui 4 fasa perintah kawalan pergerakan PKP, kaedah itu pastinya mencabar buat pelajar dan boleh memberi kesan negatif. Justru ia perlu diurus dengan baik supaya tidak menjejaskan emosi serta tingkah laku. Menurut Pegawai Psikologi Kanan Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka, kampus Jasin Nur Syahira Muhammad Syukur, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada peningkatan tahap tekanan atau stres dalam kalangan pelajar universiti. Antara isu yang para pelajar hadapi sekarang ni, antaranya kurang memahami apa yang dipelajari, lebih sukar nak berbincang dengan rakan-rakan yang lain sebab majoriti pelajar-pelajar sekarang berada di rumah keluarga masing-masing. Terdapat juga pelajar yang tidak mempunyai suasana yang bersesuaian, suasana yang tidak kondusif untuk belajar di rumah, dan berlaku juga isu capaian internet yang kurang elok. Banyak masa dihabiskan untuk mengikuti kuliah, menyiapkan pelbagai tugasan, sedangkan dalam masa yang sama, para pelajar tu perlu membantu keluarga melakukan kerja-kerja rumah. Cabaran tersebut walau bagaimanapun terpaksa ditangani kerana kaedah pembelajaran itu dilihat bakal berterusan dalam jangka masa yang lama. Jelasnya, untuk menangani tekanan dengan baik, aspek pemikiran, emosi dan tingkah laku adalah perkara yang perlu diberi fokus utama. Dari segi pemikiran, kita perlu tenang, kita perlu berfikiran positif dan berfikiran rasional. Yang kedua pula, dari aspek emosi, hadapilah kehidupan kita ini dalam kebahagiaan, rasa bersyukur dan kita rasa gembira. Manakala yang ketiga, dari aspek tingkah laku, kita perlu mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ambil tindakan dan mulakan langkah pertama serta sayangilah dan berilah perhatian terhadap diri kita sendiri. Sekiranya para pelajar mempunyai pengurusan diri yang baik serta pengurusan masa yang bagus, maka secara automatik mereka dapat menguruskan tekanan dengan bijak. Nur Syahira turut menasihati para pelajar untuk mengelak daripada membuat perkara yang akan mendatangkan tekanan. Ia termasuk sikap suka menangguhkan kerja atau tugasan sehingga akhir semester. Selain itu, para pelajar juga digalakkan menghubungi kaunselor universiti masing-masing bagi mendapatkan sokongan psikologi dan emosi. Sebenarnya, dapatlah kita lihat di sini bahawa komunikasi antara satu sama lain adalah sangat penting. Semua pihak, sama ada pelajar, para pensyarah, pengurusan universiti, ibu bapa, keluarga mahupun rakan-rakan sekelas haruslah memainkan peranan dan bekerjasama dalam mengatasi setiap isu yang berlaku, dan kita bersama-sama mengharungi situasi ini agar pembelajaran secara online menjadi kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu dan dapat dilaksanakan dengan baik. Air memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian manusia. Kira-kira 55% sehingga 78% tubuh kita terdiri daripada air. Rata-rata manusia boleh bertahan hidup selama 40 hari tanpa makanan, tetapi tidak akan bertahan hidup lebih dari 7 hari tanpa minum. Selain sebagai satu keperluan tubuh badan, air sangat penting dalam penjagaan kebersihan dan sanitasi. Lebih 71% permukaan bumi mengandungi air. Seminggu sebelum bermulanya Olimpik Tokyo, ramai yang percaya tamasya terbesar dunia itu menjadi kesempatan terbaik untuk menyatupadukan masyarakat dunia ketika pandemik COVID-19 terus menjadi ancaman dunia. Bagaimanapun, bagi rakyat Jepun sendiri, 78% tidak bersetuju tamasya Olimpik diteruskan. Menurut kajian oleh IPSOS, syarikat yang berpengkalan di Perancis, 62% penduduk dunia bersetuju Sukan Olimpik peluang penting buat dunia bersatu ketika pandemik COVID-19 melanda. Begitupun cuma 36% rakyat Jepun yang bersetuju Sukan Olimpik mampu menyatukan negara, manakala 78% mahukan Sukan Olimpik tidak dilangsungkan di Tokyo. Kajian IPSOS juga merumuskan 4 negara menyokong kuat tamasya Olimpik diteruskan mengikut jadual.
Ianya terdiri daripada Turki 71%, Arab Saudi 66%, Rusia 61% dan Poland 60%. Dan berdasarkan kajian menerusi 28 negara, 43% mahukan Olimpik Tokyo diteruskan manakala 57% berpendapat Olimpik Tokyo tidak wajar diteruskan. Bekas Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Sia Kok Chee antara mempersoalkan kewajaran Sukan Olimpik Tokyo diteruskan. Alasannya, bagaimanakah seseorang atlet mampu mendapat motivasi mencipta catatan terbaik dengan pihak penganjur tidak membenarkan penonton mahupun penyokong memasuki venue pertandingan. Genap seminggu sebelum Sukan Olimpik Tokyo membuka tirai, kumpulan terbesar atlet negara akan berlepas ke Jepun esok membabitkan 39 atlet dan pegawai daripada 6 jenis acara sukan. Mereka daripada sukan gimnastik, terjun, berenang, memanah, badminton dan menembak. Turut berlepas timbalan Chef de Mission Datuk Muhammad Nasifuddin Najib yang akan menjadi koordinator buat Chef de Mission Datuk Lee Chong Wei sepanjang saingan Olimpik kali ini. Sekretariat Kontijen Negara di Tokyo pula giat membuat persiapan menyambut ketibaan kumpulan kedua ini selepas skuad pelayaran 8 Julai lalu. Antaranya meninjau keadaan penginapan rasmi kontijen negara di perkampungan sukan di Harumi Futo. Skuad pelayaran sudah menjalani latihan penyelesaian diri di Tokyo di lokasi pertandingan sebaik saja venue latihan dibuka semalam. 431 atlet yang membarisi kontijen Olimpik China merangkumi 298 atlet wanita dan 133 atlet lelaki yang akan mengambil bahagian dalam 225 acara diperkenalkan kepada umum semalam. Seramai 291 atlet akan membuat penampilan sulung di pentas Olimpik dan diperkuatkan 24 pemenang pingat emas pada tamasya sebelum ini. Atlet termuda Kwan Hong Chen berusia 14 tahun akan mengambil bahagian dalam acara terjun, sementara Li Zhenwan menjadi atlet tertua berusia 52 tahun akan menyertai acara equestrian. China pernah sekali bergelar juara Sukan Olimpik ketika menjadi tuan rumah pada tahun 2008 mengumpulkan 51 emas, 21 perak dan 28 gangsa. Sementara itu, bahang pertandingan sememangnya kian dirasai dengan Tokyo mula menerima kehadiran atlet antaranya skuad gimnastik Amerika Syarikat. Diketuai atlet bintangnya Simone Biles, skuad gimnastik Amerika Syarikat bakal turun untuk mempertahankan kejuaraan bagi acara all-round berpasukan. Biles, 24 tahun, ketika ini sudah mengumpul 30 kejuaraan Olimpik dan kejohanan dunia di label antara gimnas paling berjaya pernah dilahirkan Amerika Syarikat. Kayuhan BMX mengharungi kawasan perumahan mengakhiri paparan Buletin Didik malam ini. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.